wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala al-Syekhul Muallif al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Falamma faragha min qat'iha raja'a ila qasdil ibadati fa idza awaridu ta'tariduhu fatashghaluhu anil iqbali ala maqsudihi minal ibadati wa tasudduhu anit tafarrughi lidzalika kama yanbaghi fata'ammala fa idza hiya arba'atun. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. InsyaAllah kita menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang ketiga, Sabtu yang keempat, anjuran surah Al-Khalid, surah Khalid Al-Walid, section 9 Shah Alam, menggunakan kitab Minhajul Abidin, jalan para abid, jalan ahli ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan diterjemahkan oleh guru dan ayahanda saya Al-Fadhil Ustaz Haji Engku Ali bin Engku Endut hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Kita masih lagi di dalam muqaddimah yang mana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan overview ataupun outline tentang 7 aqabah, 7 cabaran, 7 dakian yang perlu didaki oleh seseorang yang ingin menjadi ahli ibadah. Selesai kita pada kuliah-kuliah yang lalu 3 aqabah, dan aqabah yang lalu adalah aqabatul awaid, dakian perkara-perkara yang melambatkan seseorang, yang menghalang seseorang daripada beribadah. Ada 4. Pertama adalah halangan dunia, yang mana dirawat ataupun didepani halangan ini dengan senjata zuhud, iaitu membuang dunia dari hati. Yang kedua adalah al-khalqu, iaitu manusia, dan didepani halangan manusia ini dengan al-uzlah. Ada kalanya perlu isolation, mengasingkan diri daripada gangguan manusia. Yang ketiga adalah asyaitan. Ini memang jelas musuh yang jelas untuk manusia. Itu didepani dengan kita itu bergantung, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan kita itu mampu membezakan manakah yang dikatakan ilham rabbani dan manakah yang dikatakan was-was daripada syaitan. Dan yang keempat adalah nafsu, iaitu sebahagian dari diri kita sendiri, yang mana kita mendepani halangan nafsu ini dengan at-taqwa, dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu
Selepas orang yang ingin beribadah ini selesai dia itu merentasi halangan awaik, lalu dia itu ingin memfokus kepada tujuan beribadah, lalu dia dapati ada awarid, perkara yang melintangi jalan dia, dan perkara ini menyibukkan dia daripada dia nak fokus kepada tujuan beribadah, bahkan ada kalanya menghalang dia daripada dia meluangkan masa untuk beribadah sebagaimana yang sepatutnya. Macam mana aku nak lawan ni? Macam mana aku nak buat ni? Lalu dia perhati dan dia dapati ada 4 perkara yang selalu mendatangi kehidupan dia. Qala rahimallahu ta'ala ar-rizqu tutalibuhu an-nafsu bihi wa taqulu la budda li min rizqin wa qiwamin wa qad tajarradtu anid dunya wa tafarradtu aidan anil khalqi fa min aina yakunu qiwami wa rizqi. Yang pertama adalah urusan rezeki, yang mana diri seseorang itu sentiasa menuntut rezeki. Kita hari-hari pun perlu pada rezeki, perlu pada makanan. Kan salah satu tarikan kuliah subuh di surau ni, lepas kuliah ada rezeki, ada makanan disediakan. Dan orang apa pun kalau dia tidak makan, itu akan mengganggu keselesaan dan bahkan boleh mengganggu kehidupan dia. Boleh meninggal satu orang yang tidak makan, tidak minum. Dan dirinya berkata, aku tidak dapat lari daripada rezeki yang menguatkan diri aku, dan aku ini telah zuhud dari dunia. Aku pula telah mengasingkan diri dari kesibukan manusia. Lalu dari manakah aku akan mendapatkan rezeki dan kekuatan aku? Jadi timbul kebimbangan tentang urusan rezeki. Jangan kadang-kadang urusan cari makan ni sampai orang tak boleh tidur malam. Duk fikir aku nak makan besok ni. Tapi kalau kita fikir balik, Tuhan yang sama yang bagi dia hidup sampai dewasa, sejak dia bayi tak tahu nak buat apa, Tuhan itulah yang bagi rezeki kepada dia, bukan tukar Tuhan lain. Tapi masa dia baby tak terfikirlah benda-benda macam tu. Masa kanak-kanak pun tak terfikir. Kanak-kanak hidup dia enjoy. Tapi bila dah dewasa, kadang-kadang kita jadi terlupa hakikat bahawa rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kan kita itu berusaha ikhtiar semata-mata. Itu pegangan kita lah, ahli sunnati wal jamaah. Kalau pegangan qadariyah, dia kata kita usaha ikhtiar, kita juga yang memberi kesan. Kalau Jabariyah langsung tak ada usaha ikhtiar, kata dia, semua Allah semua. Kita ahli sunnati wal jamaah, kita berkeyakinan Allah kurniakan kepada manusia apa yang dikatakan usaha dan ikhtiar. Lalu usaha ikhtiar itu kita lakukan, tapi dengan penuh keyakinan tetap yang menghasilkan itu adalah Allah. Ada orang yang usaha rajin pagi, petang, malam lagi, tapi setakat itulah rezeki dia. Ada orang buat kerja itu tak nampak sibuk mana, balik on time, datang on time, banyak pula rezeki dia. Dan ada orang kaya tapi rezeki tak banyak. Duit kalau kata mungkin 7 keturunan tak habis, tapi kalau dah terbaring dalam ICU, dimonitor dengan skrin apa rezeki dia itulah yang masuk melalui duit tu je lah. Tak adalah lagi ayam golek ke kambing bakar ke, sebab dah macam tu keadaan dia. Tak semestinya duit banyak, rezeki banyak. Yang hamba Allah tu tak kaya mana, gaji pun tak cecah minimum, 3 angka je, tak sampai 4 angka, tapi dapat sepinggan nasi panas dengan ikan kering dicah sambal belacan, 3 pinggan. Banyak rezeki dia, berpeluh-peluh, masya-Allah. Jadi kadang ini yang mengganggu kita dari beribadah. Wasani al-akhtaru min kulli syai'in yakhafuhu aw yarjuhu aw yuriduhu aw yakrahuhu wa la yadri salahahu fi dhalika
aw fasadahu li'anna awaqibal umuri mubhamatun fayashtaghilu qalbuhu biha wa innahu rubbama waqa'a fi fasadin aw mahlakatin. Kalau perkara yang pertama adalah urusan rezeki, yang kedua adalah urusan risiko. Oh, kita ingat dalam bank dia cerita pasal risk management ni, pengurusan risiko. Rupanya dalam kitab tasawuf juga cerita macam mana kita itu nak mendepani akhtar. Akhtar boleh terjemah sebagai bahaya-bahaya atau boleh kita terjemah sebagai risiko. Daripada setiap sesuatu yang dia harap, atau maaf, daripada setiap sesuatu yang dia rasa bimbang, takut ataupun yang dia harap. Itu datangnya risiko. Kalau kita tak ada kebimbangan, tak ada harapan, tak ada masalah. Bila kita bimbang, kod-kod sesuatu yang kita tak suka berlaku pada kita. Bila kita harap, kita bimbang, kod-kod yang kita harap tu tak dapat. Lagilah sehari dua ni kan, makin hampir dengan negara kita ni nak menghadapi pilihan raya. Kalau yang menceburi diri dalam bidang politik kan bimbang dah ni. Nak terpilih jadi calon ke tak terpilih. Kalau dah terpilih boleh menang ke kalah. Ya. Yang aku join ni ialah yang akan jadi kerajaan ke, yang akan jadi pembangkang. Kan banyak benda nak kena bincang, banyak kena nak ambil risiko tu. Tapi usaha-usahalah. Jangan sampai lupa hakikat. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka min man tasha. Ya Allah, yang memiliki kerajaan, Engkaulah yang memberi tampuk pemerintahan kekuasaan kerajaan itu kepada siapa yang Kau kehendaki. Dan Engkau jugalah yang menyentak tarik kerajaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Nah, kalau kita tak boleh ambil pengajaran lagi daripada apa yang berlaku, orang ada yang setuju, ada tak setuju, itu nombor dua. Kita nak ambil pengajaran, kan? Macam mana satu orang yang pernah menduduki jawatan tertinggi sekarang terpaksa dalam penjara. Tak tahulah penjara macam mana, tapi namanya penjara kan, tak seronok. Apatah lagi yang kita hanya kan pengerusi jawatan kuasa, bukannya Perdana Menteri, kan? Hanya kan kita pangkat itu, pangkat ini. Maka kita kena ingat bahawa inilah turun naik dunia ini, kalau orang Melayu kata ibarat putaran roda. Sekejap di atas, itu sekejap di bawah. Ya, qada dan qadar itulah yang kita nak cerita ni. Kebimbangan tu kita kata, bukan kita kata tawakal tu tak usaha, bukan. Ada diriwayatkan satu orang bila dia tinggalkan unta dia macam itu, lalu Nabi SAW tanya, kamu tak ikatkah unta kamu tu? Malulah unta ni kalau tak ikatkan dia ke sana kemari. Lalu orang itu jawab, aku bertawakal kepada Allah. Betul lah tu. Hilang tak hilang unta itu kan di tangan Allah. Tapi mana syariatnya? Tawakal tu kerja hati, kerja zahirnya mana? Lalu Nabi SAW bagi panduan, ikat unta kamu dan bertawakal kepada Allah. Dua-dua. Syariat kena jalan, hakikat kena ada dalam hati. Jangan syariat saja. Kita ingat dengan kita ikat unta tu lah selamat. Macam-macam. Ya. Kalau simpan duit kat rumah bahaya, nanti kena rompak. Simpan duit kat bank, kena rompak je ke? Macam mana boleh hilang duit dalam akaun, kan? Yang rompak secara fizikal tu tidak menjejaskan kita, itu bank dia rugi. Yang rompak jenis dari akaun kita ni. Jadi ini yang kita kena hadapi, iaitu risiko. Kita ada sesuatu yang kita takut dan sesuatu yang kita harapkan, atau sesuatu yang kita nak dan ada sesuatu yang kita benci. Wala yadri salahahu, dan dia pun tak tahu apa yang dia buat tu elokkah atau membawa kebinasaan. Kenapa? Kerana natijah daripada sesuatu pekerjaan itu sama-sama. Kita hanya boleh menjangkakan, tapi memastikan takdir kita tak tahu. Dah berlaku baru kita tahu. Maka sibuk hati dia dengan urusan ni. Bahkan boleh jadi dia akan terjumus di dalam kerosakan dan kebinasaan. Ada orang yang sampai jadi gila. Tak betul, kerana terlampau bimbang sangat. Macam-macam fobia-fobia yang macam-macam.
Ada yang sebelum daripada COVID lagi, dia ada penyakit, dia panggil apa saya tak ingat, tapi dia sangat fobia dengan germs, dengan bakteria apa semua ni. Apa saja mesti sanitize. Sentuh saja mesti sanitize, obses. Seolah-olah dengan itu boleh selamat. Kalau nak kena, kena juga. Benda kecil, benda halus kita tak nampak. Ya, usaha-usaha. Tapi kita kena ingat untuk nasib kita di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wasalisu asyadaidu wal masaibu tunsabu alaihi min kulli janibin. Yang ketiga adalah kepayahan dan musibah-musibah yang kena kepada diri dia daripada setiap sudut. Semalam nak datang ke kuliah Jumaat di sini, di surau ni. Kalau ikut pengalaman, kalau bergerak pukul 12 tu memang lambat. Maka saya kata tak boleh lebih pada 11.30 lah. Target 11.30 tu kalau kena gerak daripada orang semaju. Sebab hari Jumaat tengah hari jam. Nak masuk LKBE, lori langgar kereta, jam juga. Usaha saja. Tapi musibah lah bagi orang yang bawa kereta tu. Saya rasa dia lori straight, kereta nak masuk ke highway LKBE tu, tak, mana yang silap, accident. Hidup meninggal wallahu alam lah. Tapi lori lawan kereta memang kalah kereta lah. Itu namanya musibah. Jadi kita melangkah keluar dari rumah tu, kadang-kadang hari itu kita ditimpa musibah. La siyama baqad intasaba li mukhalafatil khalqi wa muharabati syaitani wa mudaddatin nafsi. Lebih-lebih lagi, dia ni telah mengambil posisi untuk tidak bersama dengan arus manusia. Sebab arus manusia ni bukan semua menuju kepada kebaikan. Banyak juga arus manusia ni membawa kepada kerosakan. Jadi dia tak mau ikut je lah. Ada setengah orang dia kata follow the crowd je lah. Dia kata senang. Buat apa nak buat lain daripada orang. Betul lah. Kalau yang orang buat tu tak salah, kita follow the crowd je lah. Apa nak nyusahkan diri, orang pun tak selesa. Kita nyakit bangkang je ya. Tapi kalau benda tu bercanggah dengan hukum, nak tak nak terpaksa mukhalafah, terpaksa berbeza. Lagi nak berperang dengan syaitan, lagi nak mengekang pada hawa nafsu. Jadi susah. Ini perkara yang ketiga. Fakam min ghussatin yatajarra'uha. Betapa banyak kesakitan yang menimpa dia. Wakam min syiddatin tastakbiluhu. Berapa banyak kesempitan yang dia hadapi. Wa kam min hammin wa hazanin ya'tariduhu. Dan betapa banyak kerunsingan dan kesedihan yang mendepani dia. Wa kam min musibatin tatalaqahu. Dan betapa banyak musibah yang berjumpa dengan dia. Wa rabi'u, dan yang keempat. Yang pertama tadi apa? Rezeki. Yang kedua risiko. Yang ketiga musibah, bala bencana. Dan yang keempat anwa'ul qada, yang Tuan Haji Razak kata tadi, berbagai jenis qada minallah. Bil hulwi wal murri, ada kalanya manis yang Allah takdirkan untuk kita, dan ada kalanya pahit. Sebab itu bagi orang-orang yang sufi, dia tenang. Sebab dia menghadapi pahit manis ni sebagai warna-warna kehidupan yang berbeza. Ada kalanya datang warna hitam, ada kalanya datang warna putih, ya, hijau, biru, merah dan sebagainya. So itu realiti lah. Kita bayangkan, kita ni apa saja yang kita cakap orang terima, apa saja yang kita minta orang beri, apa saja yang kita usahakan berjaya. Ya, pernah ada ke macam tu? Kan tak ada. Kan realiti hidup bukan macam itu. Ada yang kita usaha berjaya, ada yang tak berjaya. Ada yang kita minta orang beri, kita minta orang tak beri. Ada yang kita cakap orang terima, ada yang kita cakap orang bangkang. Dah kalau itu realiti kehidupan, terima je lah. Jadi yang keempat ini adalah pelbagai macam takdir Allah. Ada kalanya manis, ada kalanya pahit. Taridu alaihi halan fahala, berlaku pada diri dia itu sedikit demi sedikit, sehingga matilah. Wa nafsu tusari'u ila sukhti wa tubadiru ila fitnati.
Sedangkan hawa nafsu itu cepat dia tu nak jadi marah. Nafsu ni tak tahan ya, dengan takdir yang pahit, dan dia hanyut dengan takdir yang manis, dan bersegera pula nafsu itu terjerumus di dalam lembah fitnah, ya, yakni kebinasaan. Fitnah ni boleh jadi dengan arti kata tuduhan palsu ya. Fitnah juga boleh jadi dengan arti kata pergaduhan, perbalahan sesama umat Islam. Fitnah juga boleh jadi dengan makna syirik. Bila dikatakan al-fitnah tu akbaru minal qatli, fitnah itu lebih teruk daripada pembunuhan, itu bukan makna tuduhan palsu, itu makna syirik. Baik, hati-hati. Kadang kita pun tak tahu, orang agama pun macam itu juga. Lain kita cakap, lain yang dia beritahu ke orang. Lain kita bincang, lain yang dinaikkan. Kita bincang isu apa hukum minta tolong dengan orang soleh, dengan wali Allah. Apa nak minta tolong orang soleh, orang wali? Minta tolong dengan Allah kan senang. Yang minta tolong dengan Allah tu dah memang diterima semua. Ya. Habis kalau kita sakit ya, tak larat nak bangun ya, nak ambil makanan, tak bolehlah minta tolong anak kita. Minta tolong Allah lah, ya Allah ambillah makanan untuk aku. Takkan macam itu. Minta tolong Allah tu kan hakikat. Ya Allah sembuhkanlah aku dari penyakit ni, ya Allah pemudahkanlah urusan aku, kan macam tu. Minta tolong dengan anak tu asbab. Ada kadang anak pun tak mau tolong kita, kan tak mustahil. Kita hanya usaha je. Ya, nak boleh tak tolong ayah macam ni? Dia tak nak, boleh jadi. Jadi sepakat minta tolong dengan Allah tu sepakat, minta tolong dengan orang soleh dan juga wali juga sepakat, boleh. Dan itu asbab. Cuma ada kawan kita menyangkakan kalau wali atau orang soleh tu dah meninggal dunia, dah tak boleh minta tolong, bahkan syirik, kata dia. Kalau masa dia hidup itu lagi, tak apalah kita minta tolong dengan orang soleh, orang wali. Tapi kalau dah meninggal dunia, itu syirik kita minta tolong dengan dia. Jadi kita tanya mana dalil? Sebab syirik, haram ni kan hukum. Haram tu hukum, syirik tu natijahnya. Tengok tak ada dalil. Nah ini ceritanya. Isti'anah dengan istighosah makna sama, minta tolong. Jadi itu perbincangan ya, perbincangan. Ya. Apa pun pro kontra. Apa saja pun pro kontra. Tapi nak bagi faham. Yang nak kontra memanjang tu kita cakap apa pun dia tak faham. Ni bagi orang yang confuse apa yang sebenarnya berlaku ni. Kita nak bagi faham lah. Jadi itu isu dia. Isunya boleh ke tak tolong dengan wali, dengan orang soleh setelah mereka meninggal dunia. Jadi kita pegang pegangan ahli sunnati wal jamaah, boleh. Kerana atas jalan asbab. Kalau atas jalan hakikat, masa dia hidup pun tak boleh minta dengan dia. Kita minta dengan orang hidup dengan i'tikad memang orang hidup itulah yang beri pertolongan, bukan Allah, ya syirik. Kita ambil contoh yang mudah, satu orang pergi jumpa doktor, doktor masih hidup. Lalu dia minta tolong kepada doktor, doktor, tuan doktor, tolonglah sembuhkan penyakit saya. Boleh ke tidak? Jawabnya secara umumnya boleh. Kerana bila dia minta tolong dengan doktor, minta doktor sembuhkan tu tak sama. Bila dia angkat tangan, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, tak sama. Minta tolong dengan Allah tu hakikat. Dia tak tolong dengan doktor, asbab saja. Dia pun tahu doktor hanya usaha ikhtiar, sembuh tak sembuh nanti. Kadang-kadang doktor pun cakap benda sama. Doktor yang Muslim, kadang dia cakap, tak apalah, Datuk Tan Sri, kita ikhtiarlah. Ubat ni biasanya sembuh, tapi kita doa dengan Allah Ta'ala. Kan ada doktor-doktor yang macam itu. Tapi kalau satu orang, dia bercakap macam itu kepada doktor, dan takdir Allah sembuh dia, dan ada orang ucapkan tahniahlah Tuan Haji, lama Tuan Haji sakit, ya Allah dah sembuhkan penyakit. Dia kata, bila masa pula Allah sembuhkan penyakit saya? Saya sakit 5 tahun, tiap-tiap malam saya berdoa kepada Allah, tak ada pun Allah sembuhkan saya. Saya berubat dengan doktor pakar 3 hari je sembuh. Doktor yang sembuhkan saya, bukan Allah. Itu jelas syirik. Walaupun doktor itu hidup, kerana i'tikad dia doktor yang sembuhkan dia, bukan Allah. Syirik.
Jadi sebab tu kita terangkan isunya bukan yang tu hidup ataupun mati. Ada pula yang bila kita kata gitu, habis kalau doktor yang dah mati boleh ke kita tak tolong dengan dia? Macam tu pula. Kita sakit, jangan kita pergi klinik ni. Kita pergi ke kubur doktor. Doktor, sembuhkanlah saya. Boleh tak dia tanya macam tu? Ini soalan akal lah. Kan asasnya minta tolong kepada orang meninggal dunia ni mengharapkan doa dia. Dia tanya pula ada tak dalil? Ya. Kita kata adalah dalil dalam hadis-hadis orang mati boleh mendoakan. Dia pula kata dah hadis tu tak kuat dan sebagainya. Habis yang larang doa minta tolong orang mati atau mengatakan orang mati tak boleh mendoakan tu ada dalil. Sekurang-kurangnya kita ada dalil. Kamu yang kata doa, ulama kata sahih, ada yang kata hasan li ghairihi. Jadi kita fokuslah kepada tempat pertikaian tu. Jadi kalau kamu tanya, boleh tak saya tu minta tolong dengan doktor yang dah mati? Kalau doktor tu orang soleh, wali Allah, silakanlah. Kerana kita harapkan doa dia. Ya? Kenapa tak boleh? Apa salahnya? Imam Syafi'i buat gitu. Tapi Imam Syafi'i sembahyang di rumah, kemudian pergi di sisi makam yang Abu Hanifah, berdoa di sisi kubur. Itu namanya tawassul. Bukan tawassul dengan batu kat kubur tu. Tawassul dengan orang soleh. Kerana kesolehan dia. Adakah kesolehan satu orang tu terhenti dengan sebab dia mati? Dia dulu soleh masa hidup, sebab dia mati dah tak soleh lah. Bukan begitu. Kita tawassul dengan Nabi SAW kerana kemuliaan Nabi. Tak mungkinlah Nabi hanya mulia ketika bagi dia hidup, lalu setelah wafat hilang kemuliaan Nabi. Tak mungkin. Jangan lihat pada kubur tu. Sahabat Nabi ada yang pergi ke makam Nabi SAW, usap muka di makam Nabi. Oh, kalau sekarang tu dihambat oleh polis lah. Syirik kata dia. Jangan kata usap muka ke makam Nabi. Berdoa kepada Allah menghadap makam Nabi pun dihalaunya. Lalu ada orang tanyalah pada sahabat tu, kenapa buat macam tu? Kata dia, bukannya batu pasir ni yang aku lihat. Aku lihat yang berada di makam tu, kasih dia tu. Ya, macam orang dapat surat daripada kekasih lah, diciumnya, ya, diusapnya. Loh, apa yang kau cium kertas tu? Bukan aku nampak kertas, aku nampak pengirim kertas tu. Kan begitu. Ya. Macam orang yang bercinta kan. Tengok kain di ampayan dah senyum. Apa hal kau senyum tengok kain ni? Bukan ingat kain ni, ingat yang punya kain tu. Kita dah ingat je masa cinta tu macam ni. Jadi jangan kita jumut doa kalau di kubur syirik. Nabi berdoa di sisi kubur. Tapi bukan Nabi menyembah kubur. Tu Nabi doakan kesejahteraan orang dalam kubur. Bukan Nabi tawassul dengan orang dalam kubur. Tapi Nabi menganjurkan tawassul. Tawassul dengan orang meninggal dunia diriwayatkan daripada Nabi SAW. Bila Nabi SAW selesai mengkebumikan jenazah ibu saudara baginda Fatimah binti Asad radhiyallahu anha, isteri Abu Talib, ibu pada Sayyidina Ali, antara doa yang Nabi SAW lantunkan, Allahumma bihaqqi wa bihaqqi anbiya wa bihaqqil anbiya min qabli. Ya Allah, dengan hak diriku, Nabi tawassul dengan diri baginda sendiri, dan hak pada Nabi yang sebelum daripadaku. Para Nabi yang sebelum daripada Nabi Muhammad SAW semua dah meninggal. Elok je Nabi tawassul. Nanti hadis ni do'if lah apa semua. Okey. Hadis kamu yang kata tak boleh tawassul mana ada? Do'if tak ada, sahih tak ada, maudhu' pun tak ada. Hanya kan kamu ta'assub kepada fatwa Imam Ibn Taymiyah tu saja. Memang Imam Ibn Taymiyah alim. Tapi kalau fatwa yang melanggar ijma' tak boleh diterima. Kerana ijma' tu hujjah. Jadi itu faham dulu isu dia. Boleh ke tak boleh kita itu istighasah minta tolong dengan orang mati. Misalnya satu orang mengatakan madad ya Rasulullah, pertolongan wahai Rasulullah. Rasulullah dah wafat. Atau ada orang mengatakan Sidi Abdul Qadir Jalani aghithni, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani tolonglah saya. Jadi kita terangkanlah mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah boleh. Tapi ada syarat lah. Syarat ni sama. Orang hidup kalau mati syaratnya sama. Iaitu jangan dengan iktikad dia yang memberi. Kena yakin Allah yang beri. Itu timbul fikiran nakal ni. Bukan kita yang bangkitkan, mereka yang bangkitkan. Kalau macam tu boleh lah.
Kita itu minta tolong dengan pokok. Wahai pokok, tolonglah saya dengan iktikad, bukan pokok yang beri, Allah yang beri. Itu idea itu daripada mereka. Jadi kita kata tidak disyariatkan macam itu. Kejaplah, nak bagi flu habis dulu. Nanti tergantung, nanti Haji tanya. Tarikat ke apa kan nanti? Saya nak cerita bagi habis dulu. Tak habis jadi, kalau potong macam tu tak habis. Nanti dulu. Tak apa, tarikat tu nanti. Saya tak, poin saya tergantung. Tak apa, nanti. Sebab kalau celah macam tu, idea saya tak sampai. Okay. Bagi habis poin dulu. Jadi timbul soalan macam itu. Jadi kita kata tidak disyariatkan. Tapi bolehlah, kata dia, maknanya tak syirik lah. Jadi kita kata bolehlah, daripada sudut tak syirik itu, dia tak syirik. Tapi tak syirik tidak berarti disyariatkan. Contohnya kalau satu orang dia tanya soalan, makan babi dengan iktikad Allah yang mengenyangkan, syirik tak? Tak syirik. Jadi tak kata boleh makan babi lah kan, tak, soalannya syirik ke tak syirik. Syirik itu kalau dia makan babi dengan iktikad babi yang mengenyangkan, bukan Allah, syirik. Dia makan daging babi dengan iktikad Allah yang mengenyangkan, syirik atau tidak? Tak syirik. Bolehlah makan babi. Makan babi tak boleh. Soalannya syirik ke tidak, akan lain. Jadi bila kita bincangkan syirik ke tak syirik, tiba-tiba dialihnya dengan kononnya kita kata menganjurkan minta pada pokok. Padahal kita yang nak bagi tahu, dia yang kata kenapa tak boleh. Kan pokok tu tak ada dosa. Kan pokok tu sentiasa bertasbih. Itu kan poin dia. Bawa dalil yang sahih dan soreh, dia nak balas baliklah. Sebab kita tanya mana dalil yang sahih dan soreh tak boleh minta tolong dengan wali-wali orang soleh yang telah meninggal dunia. Dia tak boleh bawa dalil. Jadi dia nak counter balik, mana dalil yang sahih dan soreh tak boleh minta dengan pokok. Bukan kita yang kata, dia yang kata. Tapi kita pun tak nak tuduh dia menganjurkan minta dengan pokok, sebab kita faham konteks perbincangan dia tu, dia bukan nak kata boleh minta tolong dengan pokok. Dia nak kata kalau boleh minta tolong dengan wali yang telah meninggal dunia, bolehlah minta tolong dengan pokok. Kalau tak boleh minta tolong dengan pokok, tak bolehlah minta tolong dengan wali yang telah meninggal dunia. Kita fahamlah poin dia tu. Kita pun tak sampai hati nak kata dia menganjurkan. Tapi yang minta dalil dia. Pertama, mana dalil misalnya kita kata satu orang makan nasi dengan iktikad Allah yang mengenyangkan, syirik atau tak syirik? Tak syirik. Kalau dengan iktikad nasi yang mengenyangkan bukan Allah, syirik. Tak perlu sembah nasi. Iktikad tu syirik. Satu orang makan batu dengan iktikad bukan batu yang mengenyangkan, Allah mengenyangkan, syirik tak syirik? Dia tak syirik. Adakah disyariatkan makan batu? Tidak. Mana dalil tak boleh makan batu? Tak perlulah dalil Quran hadis. Kerana dari segi asbab musabbab, batu tidak dijadikan sebab kenyang. Batu bukan dijadikan makanan. Maka tak perlu kita pada dalil Quran hadis jangan makan batu. Demikian tak perlu kita pada dalil yang jelas Quran hadis jangan minta pada pokok, kerana pokok tidak dijadikan sebab. Tapi kalau minta sesuatu daripada handphone boleh? Tak boleh. Kerana dijadikan sebab. Siri, please call my wife. Boleh kan? Atau dibuat satu robot ya, yang ada voice recognition, ada AI, kita boleh panggil dia, Mr. Robot, tolong sapu sampah. Boleh. Sembah robot? Tidak. Hanya berinteraksi dengan asbab. Tapi adakah pokok dijadikan sebab kamu pergi, wahai pokok, tolonglah saya? Kan tidak. Makanya tidak disyariatkan. Beza dengan kamu nak mengharamkan, asalnya kita dah sepakat boleh minta tolong dengan wali dan orang soleh, cuba-cuba kamu mendakwa hanya ketika mereka hidup, lalu kita mintalah dalil. Kamu menyempitkan boleh minta tolong dengan makhluk itu dengan syarat hidup tu, mana dalil? Dan kamu tidak boleh bawa dalil. Jadi apa kamu mensyirikkan orang Islam tanpa dalil? Itu kita punya point. Bukan kita suruh orang minta tolong dengan pokok. Silakan je. Tarikat. Mana disebut nama wali lah. Ya Allah, dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jalani, dengan berkat Syekh Mustafa Bakri, dengan berkat Syekh Syekh Ahmad Badawi, ya. Itu namanya tawassul.
tawassul dengan istighosah ni ada persamaan dan ada perbezaan. Persamaannya apa? Istighosah ni satu jenis tawassul juga. Tawassul ni mengambil sesuatu sebagai wasilah. Jadi kita minta tolong dengan makhluk itu wasilah. Jadi istighosah adalah sejenis tawassul. Tetapi perbezaannya di mana? Istighosah ni kita minta direct lah. Kita minta direct kepada makhluk tadi. Tawassul kita tak minta kepada makhluk. Kita minta kepada Allah, tapi kita sebut sesuatu yang mulia di sisi Allah. Ya, antara yang sepakat adalah sebut Asmaul Husna. Tawassul dengan nama Allah tu tak ada pertikaian. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Kita sebut amal soleh kita dalam doa tu, boleh je kita doa terus, ya Allah berilah saya rezeki, Allah sembuhkanlah penyakit, boleh. Bukan mesti doa mesti kena tawassul, tidak. Bahkan banyak doa tidak tawassul sebenarnya. Kalau kita kaji balik, kebanyakan doa kita tidak tawassul. Tawassul ni bahasanya kalau kita betul-betul berharap dan kita tawassul. Jadi macam orang buta kan, kisah orang buta tu nak sembuh mata dari buta kan satu benda besar. Nabi ajar tawassul. Jadi tawassul dengan orang soleh juga dibolehkan. Cuma ada golongan yang membezakan, kata dia hanya kalau orang soleh tu masih hidup. Jadi kalau kita hidup zaman Nabi SAW, kita sebut ya Allah dengan kemuliaan Nabi-Mu, itu boleh. Tapi kalau Nabi dah wafat, tak boleh lagi kita sebut macam itu. Itu yang tak ada dalil tu. Jadi dia akan kata tawassul dengan orang soleh masih hidup sepakat boleh. Tawassul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia khilaf, kata dia. Yang rajih, yang kuat adalah haram. Jadi kalau macam yang Tuan Haji Abdul Razak tanya tadi, di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah kita sebut nama para wali dalam doa, ya, ataupun sebut nama para sahabat Nabi misalnya dalam doa, itu adalah satu perkara yang dibenarkan. Itu namanya tawassul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia. Di sisi golongan Wahabi tak boleh. Tuan Haji nak sebut boleh, tapi orang tu masih hidup boleh. Jadi yang itu yang tak ada dalil. Dia kata khilaf, tak betul. Khilaf ni ulama sama ulama mereka berbeza pandangan, macam isu baca doa kunut, isu iddah perempuan dicerai oleh suami lama mana, itu namanya khilaf. Ulama ni faham macam ni, ulama ni faham macam lain. Adapun isu tawassul dengan orang soleh hidup atau meninggal dunia, itu ijma'. Sepakat ulama membolehkan. Dalam 700 tahun lebih tidak ada pertikaian. Tiba-tiba Al-Imam Ibn Taymiyah awal-awal tokoh yang mempertikaikan tawassul kalau dengan orang meninggal dunia dan tak ada dalil. Kalau kita baca kitab Ibn Taymiyah sendiri, bab tu dia tak bawa dalil. Dia hanya kata sebagai menyekat jalan dari syirik, dia kata. Jadi assuming kalau kata macam itu, minta tolong dengan orang hidup lagi dekat dengan syirik, sebab kita memang nampak dia tolong. Boleh jadi kita memang etikot dia yang tolong, berbanding dengan orang meninggal dunia, hanya kan kita harap dia doakan. Janganlah kamu minta tolong dengan doktor, dan tadi kamu harap doktor tu keluar stetoskop daripada kubur dia, cek kamu, bagi ubat. Bukan macam itu. Kalau doktor tu orang soleh, orang wali, kita mengharapkan doa dia, dan doa dia diperkenankan oleh Allah. Allah perkenankan hajat kita dengan wasilah doa tadi. Jadi menjawab persoalan tarikat sebut nama wali itu sepaling kuat pun dia kata khilaf. Dia tak akan kata syirik. Ya, dia kata khilaf, tapi dia akan biasalah sebagaimana biasa mereka akan memenangkan pandangan Ibn Taymiyah, iaitu haram. Tapi kalau istighosah lain ya. Tadi ya Allah dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Allah dengan berkat Syekh Ahmad Arifai dan sebagainya, kenangkanlah doa kami begini-begini, itu paling kuat mereka kata haram. Tapi kalau ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani, tolonglah saya, itu namanya istighosah. Di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah sama macam tak tolong dengan dia pada masa hidup, iaitu hakikat dia tak boleh tolong. Orang hidup hakikat pun tak boleh tolong kita, tapi sebagai asbab dia boleh. Macam mana pula jadi asbab? Dia dah mati dengan doa dia, gitu. Tapi kalau di sisi Wahabi yang macam itu, syirik akbar, syirik yang memang jadi kafir, mukhrijun anil millah. Lepas tu kita jadi orang kata, buat apalah nak berbalah, bukan berbalah. Bila dia syirikkan benda yang tak syirik, akhirnya menatijahkan dia mengkafirkan orang yang tidak kafir, dan menatijahkan menghalalkan darah, membunuh orang yang tidak halal darah dia.
Dan itu sudah jadi sejarah. Ribuan orang Islam dibunuh ketika awal-awal kebangkitan Wahabi dengan alasan mereka ni adalah musyrikun. Dulu dia tak guna nama Wahabi. Mereka menggelar, sekarang pun mereka tak suka orang panggil Wahabi. Kan Salafi okeylah, Wahabi tak suka. Tapi dahulu mereka menggelarkan diri mereka Muwahhidun. Muwahhidun berarti orang bertauhid. Fahamannya apa? Lain daripada mereka adalah musyrikun. Batu halal darah. Alasan berdoa tepi kubur macam Haji kata tadi. Berdoa tepi kubur tidak syirik. Yang syirik dia menyembah kubur. Apa berarti menyembah kubur? Menuhankan orang dalam kubur. Ada tak orang Islam yang sampai menuhankan orang dalam kubur? Itu fikir secara munasabah. Orang tu masih hidup, dia hebat, dia boleh buat itu, boleh buat ini, pun kita hanya kagum dan puji dia, tak sembah dia. Dah tahu dia mati, lepas dia mati maka kita pergi sembah dia, kan tak masuk akal. Orang hidup pun kalau kita orang yang ada akal yang sihat, orang yang orang-orang kafir yang syirik tu kita tak heran lah. Dia sembah macam-macam batu, kayu, ya, orang yang hebat dia sembah jadikan Tuhan, ya, yang ikut Yapin, yang ikut Tuhan Harun, tu kita tak heran lah. Orang yang normal, ya, adakah sampai dia nak menyembah kepada manusia seperti dia? Tak mungkin. Tambah manusia itu dah mati, ya, dah di tanah. Jadi kalau menyembah kubur tu sepakat. Jadi ada semalam tu ada fitnah daripada satu ustaz Wahabi, kata dia Asy'ariyah ni dengan konsep al-kasbu, usaha ikhtiar tidak memberi bekas, itu telah membenarkan orang menyembah pokok. Itu kan jahat. Mana ada ustaz bagi orang sembah pokok? Sembah Nabi pun tak bagi. Kalau orang kata ustaz, kan Nabi SAW mulia, ya, maksum, tak ada dosa, boleh tak kita nak sembah Nabi? Ya, haram, syirik. Kan lain, istighosah bukan menyembah. Ini yang mereka tak faham. Kalau istighosah itu menyembah, berarti kita istighosah dengan orang hidup juga haram. Kerana menyembah orang hidup haram. Sama, menyembah lain pada Allah lah senang kita. Hidupkah, matikah, batu, kayukah, malaikat, nabikah, yang namanya menyembah selain daripada Allah haram dan syirik. Al-kasbu adalah mengiktikadkan bahawa usaha ikhtiar manusia tidak memberi kesan. Yang memberi kesan adalah Allah. Macam mana pula tu kita kata membenarkan sembah berhala, sembah pokok? Oh, sebab nanti kamu sembah pokok dengan niat pokok tak beri bekas. Mana ada macam tu? Orang yang menyembah sesuatu, dia yakin sesuatu itulah yang memberi pertolongan pada dia. Sebab tu kita tak sembah lain pada Allah. Minta tolong itu lain, itu asbab. Jadi ini termasuk musibah jugalah yang menimpa kita dalam kehidupan. Lain yang kita cakap, lain yang dibarwakan. Kalau saya lah secara peribadi, saya kata alang-alang kamu nak cerita sikit-sikit yang bagi konotasi negatif macam itu, baik kamu sebarkan video penuh. Kan kamu ada bak rakaman, kan senang orang tengok, nilai sendiri. Pada cerita berat sebelah macam itu, kata mesyuarat sulit. Apa sulit lagi kalau ada ceritakan macam itu? Sulit itu maknanya macam biasa, kita mesyuarat, buat keputusan, dah selesai. Kamu boleh saja tak setuju, harapkan, boleh saja. Dan orang tanya juga, ustaz ni bukan pengikut tarikat tu, kenapa ustaz bela? Saya kata sebab kita membela prinsip yang asas. Antara prinsip yang diterima bersama adalah al-aslu bara'atu zimmah. Presumption adalah seorang itu tak bersalah. Civil law bersama. An accused person is presumed innocent until proven guilty. Sama je. So sekarang dia ni dituduh sesat. Jadi kamu kena bawa bukti. Tiba-tiba kami dapati bukti kamu hanya maklumat download pada internet. Orang tu salin kononnya daripada Syekh Nazim cakap, ya. Yang menyalin pun kamu tak tahu nama. Siapakah orang yang menyalin, kau tak tahu sikah tak sikah. Bab hadis kamu faham. Kalau perawinya majhul, ni hadis ni ada masalah. Tapi bab nak menyesatkan orang, kamu macam tak faham pula kaedah. Dan sebahagian daripada alasan yang mereka nak sesatkan itu adalah diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Ada misalnya tuduh Syekh Nazim menerima pluralism. Yang itu kita sepakat. Kalau memang terbukti beliau menerima pluralism, itu kan sesat. Dia menerima wahdatul wujud. Kalau terbukti wahdatul wujud dengan makna dia beriktikad Allah bersatu dengan makhluk, ya itu sepakat sesat. Tapi adakah terbukti atau kamu saja yang faham begitu? Itu soalan yang kedua. Tapi ada setengah itu memang kita terima. Contohnya istighosah bil amwat. Istighosah dengan orang telah meninggal dunia, ahli sunnah terima. Kamu nak sesatkan.
Rabitah, sebelum berzikir kita membayangkan kita berzikir hadapan guru kita, membayangkan saja. Dengan harapan kita lebih khusyuk dalam berzikir. Kita ahli sunnah terima. Mereka kata syirik atau mereka mempertikaikan pada yang tidak. Kasyaf kita terima. Allah kurniakan tasarruf aulia. Allah kurniakan para wali boleh buat itu, boleh buat ini, kita terima. Bagi dia macam mana pula? Macam syirik. Habis kita boleh terima Allah jadikan manusia biasa ni mentadbir alam. Kerajaan Malaysia mentadbir negara. Kenapa kita keberatan menerima Allah beri keistimewaan pada para wali? Sama macam Allah tak sama. Allah berikan kuasa tugas kepada malaikat Israel mencabut nyawa. Kan Allah yang mematikan. Maka kalau kita beriman malaikat Israel bertugas mencabut nyawa, mana syirik? Tidak. Malaikat Israel menjalankan tugas sebagai asbab. Allah mematikan itu memang secara hakikat. Kalau kita faham macam itu, senang. Jadi saya memang tak kenal Syekh Nazim. Dan masa ada fatwa tahun 2000, kalau orang tanya saya cakap ikut fatwa lah. Dah ada fatwa. Sebab kita tak kaji kan. Dah fatwa kata tak diamalkan, ikut je lah. Stand saya mudah saja masa tu. Tapi bila ada mufti-mufti sendiri, termasuk mufti Perlis yang buat keputusan, boleh diamalkan. Jadi saya cuba faham lah. Dulu tak boleh, sekarang boleh. Apa yang berubah? Kita nak tahu. Dulu kita tak boleh tahu sangat. Kita siqah, mufti-mufti kita dapat keputusannya, kita ikut. Sekarang mufti-mufti juga yang buat keputusan. Satu Malaysia, mereka yang kata boleh diamalkan. Jadi saya cuma faham, rupanya ada alasan-alasan penyesatan dulu yang sebenarnya tak kukuh sebagai alasan untuk menyesatkan. Contoh, iaitu didapati beliau ni ketika solat witir membaca kunut. Sedangkan kunut witir hanya selepas setengah Ramadan. Kan begitu, ingat? Padahal beliau ni mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi memang bila witir je baca kunut, tak tunggu Ramadan. Dia katakan nak sesatkan orang dengan khilaf fikhi macam itu, khilaf fiqh. Kemudian beliau ni bila sembahyang jenazah, beliau tak baca Fatihah. Dan kita nak baca Fatihah. Rupanya sama juga dalam mazhab Hanafi, solat jenazah tak ada Fatihah. Dan isu seperti cium kaki misalnya. Saya perasan setengah orang tengok persepsi pun, ya betul tarikat ni, boleh pula cium kaki tok guru dia, ni sesat ni kan. Tapi dari segi hukum macam mana? Mazhab kita lah tak sampai mazhab lain. Mazhab kita hukum mencium kaki orang yang mulia seperti ibu bapa ataupun ulama sunat. Orang macam tu kita cium kaki ya? Dia ada satu kaedah lain namanya uruf, kebiasaan. Kalau satu perkara itu bukan kebiasaan, maka kita jangan lakukan, sebab dia akan menimbulkan tuhmahan. Hukumnya sunat. Tapi adakah biasa orang hormat dengan cium kaki dalam masyarakat kita? Tidak. Kalau India, ya. Arab, ya. Arab, dia cium kaki raja dia. Di Saudi sekarang. Jadi adakah oleh kerana satu benda itu tak biasa kita sesatkan? Jangan. Tapi kita jangan buat. Tapi dia sesat kerana membenarkan orang cium kaki dia. Tidak. Imam Muslim pernah minta izin dengan Imam Bukhari untuk cium kaki beliau sebagai tanda hormat. Amran bin Husain radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, bila bapa dia masuk Islam, cium dahi, cium tangan, cium kaki depan Nabi. Nabi menangis. Nabi kata masa bapa dia masuk dalam keadaan musyrik, dia tak tengok pun bapa dia. Setelah bapaknya masuk Islam, beliau telah memberikan hak seorang bapa. Mana mencium kaki itu masih termasuk hak seorang bapa. Kalau haram, tentu Nabi larang dan sebagainya lah. Jadi benda ini kita tak nak jadi satu presiden, satu orang tu disesatkan tanpa ada bukti yang cukup. Kalau terbukti beliau mempromosikan pluralisme, tapi tak logik lah. Pluralisme kan semua agama sama. Beliau ni terkenal mengislamkan ribuan dan Muslim. Beliau dakwah supaya masuk Islam. Kalau beliau subscribe pada pluralisme, buat apa beliau habiskan masa suruh orang masuk Islam? Semua agama sama. Macam itu. Soalnya tuduhan-tuduhan itu sebahagiannya itu tidak terbukti, macam pluralisme bahawa terwujud tidak terbukti, dan sebahagiannya itu kita terima. Ahli Sunnah wal Jamaah terima Rabitah, terima Kasyaf, terima Tasarruf Aulia dan sebagainya.
Mana kita ni? Mana Mihajab Amir ni? Baik, tapi selesai ya. Maknanya empat perkara tadi adalah perkara yang perlu dihadapi oleh seorang yang ingin ahli ibadah. Pertama, urusan rezeki, itu kadang mengganggu juga. Yang kedua, risiko yang terpaksa dihadapi dalam kehidupan, buruk dan baik. Yang ketiga adalah musibah yang menimpa dalam kehidupan. Dan yang keempat adalah pertukaran takdir, manis dan pahit kehidupan itu juga kadang-kadang mengganggu seseorang yang ingin beribadah. Inilah dinamakan aqabatul awarid. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada nak tanya lagi ke? Okey dah jawapan tadi. Ya? 29. Apa tu? Ada insyaAllah. 28 saya tak ada kat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.